Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Norain binti Basri. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan subjek penilaian impak alam sekitar semester 2 Seksyen 18. Tajuk kajian saya adalah impak pembangunan projek agrikultur di Cameron Highland terhadap alam sekitar dan langkah mitigasinya. Pengenalan. Pelbagai aktiviti agrikultur yang diusahakan di Cameron Highland. Hal ini disebabkan kawasan tersebut mempunyai iklim yang sederhana sejuk di mana sesuai untuk menjalankan aktiviti pertanian. Contoh aktiviti agrikultur yang dijalankan adalah seperti penanaman teh yang diusahakan oleh dua syarikat iaitu Boh Plantation dan Barat Tea Plantation. Boh Plantation mempunyai luas sebanyak 8,000 ekar dan mempunyai gelaran The Big Green Carpet, manakala ladang teh bagi Barat Tea Plantation sebanyak 1,600 ekar. Penanaman kubis bulat pula diusahakan oleh Mardi. Di sebalik keindahan penanaman agrikultur, projek ini mewujudkan banyak impak terhadap alam sekitar disebabkan penebangan hutan untuk dijadikan sebagai perladangan. Oleh hal demikian, terdapat langkah mitigasi yang harus diambil agar dapat mengelakkan atau mengurangkan kesan daripada impak tersebut. Bahagian ini akan menerangkan berkaitan dengan jangkaan impak. Terdapat 3 jangkaan impak yang berkemungkinan akan berlaku. Jangkaan impak yang pertama adalah kemerosotan biodiversiti. Pada tahun 1993, kawasan hutan di Cameron Highland adalah sebanyak 77.5%, selebihnya adalah kawasan pembangunan. Manakala pada tahun 2002, hutan di Cameron Highland dinyatakan sebanyak 54.2% sahaja. Ini terbukti bahawa penerokaan hutan telah banyak dilakukan. Oleh sebab itu, penebangan hutan dan pembukaan tanah di kawasan Cameron Highland bagi penanaman teh dan kubis serta sebagainya oleh petani telah memusnahkan banyak kepelbagaian biologi seperti spesies flora dan fauna. Hal ini terbukti apabila spesies paku pakis, periuk kerah dan orkid liar semakin berkurangan. Jangkaan impak kedua adalah hakisan tanah. Pembukaan dan penebangan pokok-pokok di bahagian cerun bukit untuk aktiviti agrikultur telah menyebabkan hakisan tanah berlaku. Hakisan tanah ini akan mengakibatkan cerun kehilangan tani disebabkan berlakunya larian air permukaan. Apabila cerun semakin curam, hakisan tanah boleh meningkat sebanyak 150 tan. Perladangan teh, kubis dan sebagainya telah menyebabkan hutan di cerun Cameron Highland sebanyak 30% telah dibersihkan. Oleh itu, berlaku kadar hakisan antara 100 hingga 330 tan. Sebagai contoh, telah berlaku kadar hakisan sebanyak 40 tan di Cameron Highland disebabkan banyak kawasan penanaman terbuka. Slide ini menerangkan apabila penebangan pokok ataupun ketiadaan tumbuhan hijau di atasnya akan menyebabkan berlakunya hakisan tanah seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Jangkaan impak yang terakhir adalah perubahan iklim. Penebangan secara tidak terkawal oleh petani telah melakukan aktiviti agrikultur telah menyebabkan berlakunya perubahan iklim. Hal ini kerana ketiadaan kanopi tumbuh-tumbuhan yang mencecah melebihi 50 meter boleh mengubah iklim mikro di kawasan tersebut. Ketiadaan pokok-pokok menyebabkan karbon dioksida bebas di udara. Hal ini kerana ekosistem hujan tropika berpotensi untuk menyerap antara 1 hingga 3 gigatan karbon dioksida setiap tahun. Gas rumah hijau wujud akibat pelepasan karbon dioksida akan menjadikan iklim kawasan tersebut berubah. Perubahan ini berlaku kerana karbon dioksida terlampau banyak dan sangat lama berada di udara. Hasilnya, suhu persekitaran akan menjadi panas.
Slide ini akan menerangkan berkaitan pelan mitigasi iaitu mengurangkan impak yang kemungkinan akan berlaku. Pelan mitigasi yang pertama adalah menggunakan kaedah agronomi. Kaedah ini memperkenalkan tanaman pokok renek bagi menutup kawasan yang terdedah akibat penebangan hutan secara tidak terkawal. Anggaran 60 sehingga 70% tanaman tutup bumi dapat mengurangkan hakisan tanah. Antara tumbuhan yang sesuai untuk ditanam adalah seperti tanaman kekacang. Slide ini menunjukkan contoh-contoh kaedah penggunaan agronomi terhadap kawasan cerun. Pelan mitigasi seterusnya adalah penggunaan kaedah mekanikal. Kaedah ini melibatkan benda yang dapat menutup cerun daripada terhakis. Sebagai contoh, meletakkan jerami basah di atas permukaan cerun yang terdedah. Selain itu, pembuatan teres iaitu saluran untuk air masuk ke parit-parit kecil di bahagian cerun. Hal ini dapat mengurangkan larian air permukaan di kawasan cerun. Oleh hal itu, hakisan dapat dikurangkan. Slide ini menunjukkan contoh-contoh kaedah mekanikal yang digunakan terhadap cerun. Antaranya ialah longkang bercantum dan whip hole whorl. Pelan mitigasi yang terakhir adalah pengezonan kawasan. Pengezonan kawasan ini dilakukan bertujuan untuk melestarikan kawasan Cameron Highland dan merujuk kepada perubahan alam yang akan berlaku. Sistem pengezonan kawasan juga mengikut potensi perubahan kawasan tersebut atau berdasarkan pemeliharaan kepelbagaian biologi. Sebagai contoh, kawasan tersebut digunakan untuk tujuan agrikultur, maka sempadan antara kawasan tersebut dengan kawasan lain harus dibuat. Hal ini dapat mengelakkan penebangan hutan secara berleluasa dan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Adanya pengezonan kawasan membolehkan aktiviti agrikultur dan pelancongan dijalankan serentak di Cameron Highland. Kesimpulan daripada pembentangan saya adalah pembangunan agrikultur yang dijalankan di Cameron Highland merupakan salah satu pendapatan negara dan individu tersebut. Walaupun begitu, penduduk tidak boleh menebang hutan sesuka hati tanpa kawalan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Sekian, terima kasih.